Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan yang akmalnya, yang akmal bagi sujud, bahawa takbir bagi tunduk sujud. Takbir dengan tiada mengangkatkan dua tangan bagi seseorang yang sembahyang. Jadi sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Muniyatul Musalli, di mana perbahasan kita masih lagi pada perbicaraan rukun sembahyang yang ketujuh, iaitulah sujud sebanyak 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sebagaimana kita telah berbicara berkaitan dengan sekurang-kurang noksah sujud pada pertemuan kita yang lepas. Jadi pada hari ini pula kita nak sambung lagi berkaitan dengan bab sujud, iaitulah merupakan rukun sembahyang yang ketujuh. Maka pada kali ini pengarang kita nak membahaskan pula berkaitan dengan hak sempurna bagi sujud. Adapun pada pertemuan yang lepas, sekurang-kurang noksah sujud. Sekurang-kurang maknanya kalau buat setara tu sah dah tu. Tu sekurang-kurang noksah nama sujud. Adapun hak ni nak sempurna bagi sujud kita. Maka kita nak hak ni lah dalam sembahyang kitanya. Kerana bila sempurna, pahalanya tentulah lebih daripada hak sekurang-kurang. Ni hak sempurna. Hak sempurna sujud macam mana? Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kalau kita jawi pada halaman 8, pada muka surat 8. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan yang akmal bagi sujud, hak sempurna bagi sujud tu, hak terlebih banyak pahala bagi sujud tu, begini, bahawa takbir bagi tunduk sujud. Dengan bahawa kita takbir bagi tunduk sujud. Apa takbir?
kata Allahu Akbar. Jadi kata Allahu Akbar ni ialah sunat. Tu dia panggil takbir intiqalah. Takbir berpindah daripada rukun kepada rukun. Itu panggil takbir intiqalah. Jadi takbir ini sunat. Hak wajibnya hak rukun iaitulah pada takbiratul ihram. Tu je hak wajibnya. Allahu Akbar, hak disertai dengan niat. Hak ni wajib. Tu rukun takbiratul ihram. Ada pun hak ni sunat. Dalam sembahyang takbir ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib. Wajib mana? Ketika mana takbiratul ihram. Ada pun hak berpindah daripada rukun kepada rukun ni, hak ni hak sunat. Maka kita duk bicaranya berkaitan dengan rukun yang ketujuh, sujud. Maka sunat kita takbir. Takbir ketika mana kita nak sujud. Takbir daripada maknanya qiyam, katakan daripada iktidal, daripada iktidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kemudian kita nak turun pada sujud tu, sunat takbir. Sunat takbir Allah. Sunat kata Allahu Akbar. Apa? Sebab dahi kita duduk pada tempat sujud. Dahi kita terkena pada tempat sujud. Mula daripada kita Allah tu, sebut tu, mula kita turun. Maka ni hak terlebih akmal. Hak ni hak terlebih afdal. Hak banyak pahalanya. Maknanya kita Allah, sebut Allah, turun. Mula daripada turun, Allah. Jangan bagi lebih 14 harakat. Kemudian bar, sebut bar, ra akbar, last sekali. Dahi kita tu duduk pada tempat sujud. Begitu kaedah dia. Begitu jugalah ketika mana kita duduk antara dua sujud. Allah, nak turun tu Allah, nak pergi pada sujud yang kedua, dahi kita sampai pada tempat sujud. Tu dia panggil hak terlebih akmal. Yang sempurnanya begitu. Tidak kata Allahu Akbar, tuan tak sampai lagi tempat sujud. Hak ni tak sempurna. Hak sempurnanya mula kita turun, sedang molek, ataupun maknanya bertepatan. Bila sebut kata bar tu, duduk di posisi kitanya, dahi terkena dengan tempat sujud. Itu yang terlebih akmal. Begitu. Panjang-panjang pun jangan lebih 14 harakat. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah takbir tadi, maknanya ada yang wajib, ada yang sunat. Hak wajib takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada pun hak sunat tadi, berpindah rukun kepada rukun, dinamakan dengan takbir intiqalah. Ini sunat. Jadi ada juga hak tak sunat. Bukan semua sunat nak berpindah ni, nak berpindah pergerakan kita ni ada hak tak sunat. Hak sunatnya iaitulah minar rukni ila rukni. Daripada rukun nak pergi pada rukun. Ni sunat. Adapun daripada rukun nak pergi kepada hak bukan rukun, tak sunat kata Allahu Akbar. Ataupun hak daripada bukan rukun nak pergi pada rukun pun tak sunat kata Allahu Akbar. Tak sunat takbir. Hak sunat takbir ni minar rukni ila rukni. Dari mana kita? Daripada rukun ni. Nak pergi ke mana? Nak pergi pada rukun. Sunat kata Allahu Akbar. Mana hak tak sunat kata Allahu Akbar? Contoh. Hak sunat minar rukni ila rukni. Hak tak sunat, misal masalah kita baru datang. Kita datang untuk berjemaah. Kemudian imam kita tengok
sudah pun duduk di posisi tahiyat akhir. At-tahiyatu lillah. Contohnya, ikutlah. Dia duduk di posisi tahiyat akhir. Maka kita baru nak masuk. Jadi kita pun Allahu Akbar. Kita akak takbir. Apa ni kita takbir? Takbiratul ihram yang pertama. Akak pula dah. Kita kata Allahu Akbar. Ada pun akak tangan tu sunat. Jadi Allahu Akbar, kita takbiratul ihram tu. Maka hak tu wajib, rukun. Jadi imam sekarang sedang tahiyat akhir. Maka kita ni rukun qiyam. Maka rukun kepada tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni bukan rukun bagi kita. Tu bukan rukun bagi kita. Maka tak sunat kita kata Allahu Akbar sekali lagi untuk kita turun pada tahiyat akhir. Tak sunat. Tak sunat. Kerana apa tak sunat? Kerana bukan rukun bagi kita. Cuma kita pergi duduk juga tahiyat akhir tu mutaba'ah imam. Kita ikut imam. Maka taklah Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian turun tanpa kita kata Allahu Akbar sekali lagi. Tu daripada rukun. Berdiri. Kemudian nak pergi tu bukan kepada rukun. Tak sunat kita kata Allahu Akbar. Itu. Kemudian masalah lainnya, begitu juga dalam masalah tadi ketika mana kita duduk di tahiyat akhir tu. Tahiyat akhir kita tu mengikut imam. Tahiyat akhir kita tu mutaba'ah imam. Bukan tahiyat kita, tapi kita duduk ikut dia. Kerana kita niat nak ikut imam. Maka ketika tu apabila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita naik. Kita naik ni, kita dari mana? Daripada bukan rukun. Daripada bukan rukun. Dan kita naik kepada rukun. Dari bukan rukun kepada bukan rukun. Daripada bukan rukun kepada rukun. Daripada bukan rukun kepada rukun. Tak sunat kata Allah Akbar. Terus naik. Bangkit. Maknanya solat macam biasalah. Itu daripada bukan rukun kepada rukun, iaitu qiyam. Hak sunat ni daripada rukun kepada rukun. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, contoh lain, kita baru datang. Kemudian apabila kita baru datang, imam tu sedang rukuk pula. Ni masalah lain. Tak ada tahiyat. Ni imam sedang rukuk. Imam baca qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Imam rukuk. Kita baru datang. Kita pun Allahu Akbar. Itu daripada rukun berdiri. Nak pergi mana ni? Nak pergi pada rukun juga sujud. Rukuk kita ni. Nak pergi pada rukuk. Rukun juga. Maka rukun kepada rukun. Allahu Akbar. Sunnah kata Allahu Akbar. Tak sama dengan tadi. Hak tadi imam tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir bukan rukun kepada kita. Cuma ikut tu mutaba'ah. Kita ikut dia. Adapun masalah yang kedua ni, imam sedang rukuk, kita baru datang, Allahu Akbar, kali pertama takbiratul ihram. Kemudian kita nak turun tu, kerana imam sudah rukuk, kita ni makmum yang masbuk, maka kita pun Allahu Akbar sekali lagi. Kenapa kata Allahu Akbar sekali lagi takbir tu? Kerana kita tadi rukun kepada rukun. Minar rukni illa rukni. Tu kaedah dia. Tu biar kita mahirlah. Mahir sedikit sebanyak ni. Kerana hak ni kerja harian kita ni. Mana boleh kita tak mahir dalam bab ni. Kerana sembahyang ni benda hak kita buat tiap-tiap hari. 5 kali sehari. 5 kali sehari. Benda kefarduan, kewajipan bagi tiap-tiap
orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena memahami betul-betul dalam masalah ni. Itu tentang takbir. Itu takbir. Jadi takbir ni ada wajib, ada sunat, dan ada hak tak sunat. Tadi hak tak sunat tadi. Baik, habis. Dan yang akmalnya, yang akmal bagi sujud ni. Mana hak akmal bagi sujud? Hak sempurna bagi sujudnya, bahawa takbir bagi tunduk sujud. Kita kata Allahu Akbar. Ketika mana kita nak tunduk pada sujud, sama ada kita daripada qiyam, nak pergi pada sama ada kita daripada i'tidah, nak pergi kepada sujud, ataupun kita tu daripada duduk antara dua sujud untuk pergi pada sujud yang kedua. Sunat kata Allahu Akbar. Jadi sunat bahawa kita tadi tu takbir bagi tunduk sujud. Takbir ni dengan tiada mengangkatkan dua tangannya, tangan bagi seseorang. Tak perlu kita untuk angkat tangan. Masalah daripada iktidal nak turun pada sujud, tak perlu. Tak sunat ketika tu kita Allahu Akbar turun pada sujud. Tak. Hak sunatnya kata, hak sunatnya lafaz takbir tu Allahu Akbar, takbir tu sunat. Adapun angkat tangan tu tak ditutup, tak disunatkan. Dalam masalah angkat tangan ni pula, semuanya dalam masalah sembahyang hak kita duk buat tu semuanya sunat, tidak ada yang wajib dalam masalah angkat tangan ni. Hatta tak kalau takbiratul ihram sekalipun, hak tu sunat saja, angkat diri, angkat tangan tu. Hak wajib takbiratul ihramnya takbir tu, kata Allahu Akbar tu. Maknanya takdirnya seseorang tu Allahu Akbar. Tak ada apa. Tak jadi masalah. Kerana apa? Kerana angkat tangan ni hak ni sunat. Hak ni sunat. Maka ketika mana kita nak tunduk pada sujud daripada i'tidal, sami Allahu liman hamidah, nak pergi pada sujud, ketika ni tak disunatkan kita untuk kita angkat tangan. Tak sunat. Jadi dalam masalah angkat tangan, semuanya sunat belaka. Semuanya sunat kesemuanya. Sunat. Mana hak sunat? Ada beberapa tempat. Ada 4 tempat hak sunat kita angkat tangan ketika mana takbir. Mana? Yang pertama, ketika mana takbiratul ihram. Itu sunat. Allahu Akbar, sunat. 1. Yang kedua, ketika mana takbir nak turun kepada rukuk. Nak turun pada rukuk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, sunat. Sunat. Begitu juga manakala kita duduk rukuk. Rukuk nak bangkit pula kepada i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Angkat. Itu sunat. 3. Yang keempatnya, ketika mana kita nak bangun daripada tahiyat awal. Ketika mana kita nak bangun tahiyat awal. Tahiyat awal 2 rakaat, bahasa jenis sembahyang 4 rakaat, rakaat yang kedua. Kalau jenis solat 4 rakaat, rakaat yang kedua. Kalau jenis solat maghrib 3 rakaat, rakaat yang kedua. Kalau subuh tak ada. Kalau subuh tak ada lah 2 rakaat. Tahiyat akhir tu. Ada pihak jenis ada tahiyat awal. Kita duduk tahiyat. Manakala kita duduk baca tahiyat, kita nak bangkit. Kita nak bangun kepada qiyam. Ketika tu sunat angkat tangan. Allahu Akbar. Sunat angkat tangan. Tu tempat-tempat hak sunat kita angkat tangan. Tapi kita ni terkadang hak kita duk perhati tengok, tiap-tiap rakaatnya angkat tangan. Tiap-tiap rakaat angkat tangan. Allahu Akbar, nak bangkit kepada qiyam.
Tiap-tiap rakaat agak tak sunat. Tak sunat. Tu kalau lebih, maknanya perbuatan tu boleh bawa kepada batal. Pergerakan tu kalau lebih, 3 kali berturut-turut batal, jaga. Tu ada tempat tak sunat. Ada tempat yang tidak sunat. Hak sunatnya 4 perkara tadi, 4 tempat tadi. Tu. Habis. Mana tadi? Dan yang akmalnya bahawa takbir bagi tunduk sujud. Takbir tu dengan tiada mengangkatkan dua tangan bagi musalli. Tak perlu angkat tangan. Ketika mana nak turun pada sujud ni. Tu sunat kata Allah Akbar. Kemudian selepas daripada takbir tu, kemudian dah manakala kita nak turun sujud, Allahu Akbar, kemudian dihantarkan dua lutut bagi seseorang. Hantar dua lutut. Maknanya letak turun tu lutut dulu. Turun lutut dulu, bukan turun tangan dulu, tidak. Bukan kata turun tak tangan dulu, bukan. Turun lutut dulu. Tu kaedah dia. Ni hak akmal. Kalau turun tangan dulu tak jadi masalah. Bukan kata batal sembahyang, tidak. Tapi tak sempurna sembahyang kita. Ni yang akmal. Yang akmalnya, iaitulah kita turun lutut terlebih dahulu. Lepas Allahu Akbar, kemudian dihantarkan, diturunkan, diletakkan dua lutut bagi seseorang. Kemudian, ni tertib ni. Bila sebut kemudian ni tertib. Kemudian dua tapak tangannya, yakni dihantarkan dua tapak tangannya, diletakkan dua tapak tangannya, baru letak tangan. Lepas daripada lutut kita tu sampai kepada tempat sujud. Lutut dulu turun, bukan tangan dulu. Kemudian lepas daripada lutut, barulah tangan kita diturunkan. Baru letak tangan pula. Baru letak dua tapak tangan kita tadi. Kata letak dua tapak tangan tadi tu, menghunjur, yakni hal keadaan menghunjur segala jarinya, jari bagi seseorang tadi, bagi tangan tadi, jari dia tu menghunjur ke kiblat. Menghunjur ke arah kiblat. Letak ke arah kiblat. Gitu. Itu sunat. Kemudian lepas daripada letak tangan, lutut dulu, kemudian tangan, kemudian tertib belakang ni. Kemudian menghantarkan dahi bagi seseorang. Kemudian kita letak pula dahi dan hidung bagi seseorang. Hal ini letak secara serentak. Hidung dengan dahi. Meskipun hidung dalam mazhab Syafi'i ialah sunat saja diletakkan. Sunat makna kata kalau tak letak hidung pun sah solat kita kerana sunat. Hak wajibnya dahi. Tapi nak akmal, letak dengan hidung. Maka macam mana caranya? Letak sekali dahi dengan hidung tadi. Letak sekali. Jadi menghantarkan dahinya dan hidung seseorang tu, hantar pada terbuka kedua-dua dahi dan hidung. Hal keadaan dahi dan hidung tadi, kedua-duanya terbuka, jangan berlapik. Hidung sunat terbuka, jangan berlapik. Berlapik maknanya dengan perkara yang kita tanggung. Sebagaimana pertemuan kita yang lalulah. Ada pun hak kita tak tanggung, tak apa. Macam sejadah tu, berlapik tu, tak apa hak tu. Ni hak kita tanggung. Seperti ekor serban contohnya. Misalnya, kena hidung sunat saja. Maka kalau dia berlapik pun tak jadi masalah. Sunat buka, sunat tepi, tarik. Kalau ekor serban kita tadi tu, jangan bagi berlapik dengan hidung kita. Adapun dahi wajib terbuka. Kalau berlapik dengan ekor serban kita tadi tu, tidak sah. Ataupun kalau berlapik dengan kopiah, tidak sah. Itu dia.
Kalau perempuan pun sama, kain dia tu. Kain maknanya kain sembahyang dia tu lah. Dia kena perhati tengok. Tu apa ni, hak kita kata kain dia besar, dia kibah. Bila mana dia nak turun tu, dia kibah. Kibah tu sampai kain tadi hak bergerak dengan dia tu, dia naik. Kain tu dah bergerak dengan dia, dia turun, kain tu dah bergerak dengan dia, besar kain dia tadi tu. Maka tak kalau dia kibah nak turun tu, kain tu pergi ke hadapan hidung. Kalau berlapik dengan kain tu tak jadi masalah. Hak jadi masalahnya dahi tu berlapik dengan kain solat kita. Hak ni membawa kepada tidak sah sujud kita, kerana dahi wajib terbuka, hidung sunat terbuka. Tu dia. Tu sunat terbuka hidung tu. Dahi wajib terbuka. Tangan sunat terbuka. Kaki sunat terbuka. Gitu. Sebab tu dalam masalah orang lelaki lah, dia pakai stocking, tu makruh. Makruh, tak sempurna, ataupun khilaful aula, masih lagi tak sempurna. Itu sunat buka kaki. Adapun perempuan, kaki wajib tutup. Wajib tutup dengan kain. Kalau kain sembahyang, tak apalah. Adapun kalau tak pakai kain sembahyang, hak besar, wajib tutup dengan stocking. Itu adalah perempuan. Ada lelaki kaki sunat buka. Pakai stocking makruh ataupun khilaful aula, tak sempurna sembahyang kita. Itu kita kena jagalah. Kita kena jaga apa ni, stocking itu pakai dipakai kat luar surau lah, masa kita berjalan pakai kasut lah. Kenapa kita pakai lagi? Maknanya stocking tadi pecah lah, kurang sempurna. Lebih-lebih lagi kita jadi imam, kurang sempurna dah sembahyang kita tadi. Ini semua perlu kita jagalah untuk sempurna solat yang kita lakukan tadi. Habis itu. Itu sunat. Sunat lepas daripada takbir tadi, lutut, kemudian tangan, kemudian letak dahi dan juga hidung. Dan menceraikan dua kakinya, kaki bagi seseorang. Menceraikan dua kaki. Menceraikan dua kakinya, kaki bagi seseorang. Menceraikan koda sejengkal. Menceraikan, jangan letak rapat kaki kita tu ketika mana kita sujud, ceraikan. Sama kodas jengkal. Kodas jengkal ni maknanya ketika mana kita qiyam, begitulah kodas jengkal sunat. Maka ketika mana kita sujud pun begitulah kodas jengkal sunatnya. Sama sebagaimana kita qiyam. Tidak kata luar sangat kekeng, tidak. Luar sangat buka ketika mana sujud, tidak. Sekoda sejengkal. Sama sebagaimana qiyam. Qiyam begitu, sujud pun begitulah kakinya. Adapun perempuan gapak. Perempuan dia lain sikit. Baik. Dan merenggangkan dua lengan bagi seseorang. Merenggangkan, menjauhkan dua lengan, dua siku tu. Lengan tu siku lah, sama lengan dengan siku. Dan merenggangkan, menjauhkan dua lengan, dua siku, jauh-jauh merenggang-renggang daripada dua lambungnya, daripada dua rusuknya, jauhkan. Jauhkan tangan kita begitu. Jauhkan. Jangan rapat. Dan mengangkatkan perut seseorang. Merampak dengan makna merenggangkan juga perut seseorang. Merenggang, angkat perut daripada dua poho bagi seseorang. Perut ni pula ketika mana kita sujud, jauh daripada paha kita. Jangan bagi bersentuh perut dengan maknanya dengan paha kita. Maknanya kita sujud tu jauh sikit. Kita sujud tu jauh sikit. Tu cara dia. Jangan bagi rapat. Sebagaimana maknanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada jafa baina yadayhi hatta law anna bahmatan aratta an tamurra tahta yadayhi marrat. Ini sahabat tengok. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sujud, baginda merenggangkan dua tangannya, tidak rapat, tidak, merenggangkan dua tangannya
Sekira-kira merenggang dua tangan ni, jika hendak lalu binatang di bawahnya, di bawah tiap tangan Rasulullah ni, nascaya dapat dia lalu. Tu cara sebagaimana yang Nabi SAW. Begitu jugalah perut kita tadi, jangan bagi rapat dengan posisi peha kita tu. Jangan bagi rapat. Maknanya jauh sikit. Jauh sikit. Kata maknanya merenggangkan tangan daripada tulang rusuk perut, jangan bagi kena paha. Hak ni pada laki-laki. Kata tu pada laki-laki tu begitu tu. Kalau perempuan dan menghimpunkan kedua-duanya. Kedua-dua mana? Kedua-dua boleh kita kata kedua-dua kaki. Kedua-dua kaki masalah tadi. Kedua-dua kaki kalau lelaki maknanya qada kalau lelaki tadi qada sejengkal kena menceraikan, perempuan rapat ketika mana qiyam. Begitu juga ketika mana dia sujud. Ketika mana dia sujud sama. Perbuatan ketika mana dia berdiri kaki begitu, ketika mana sujud pun begitu. Satu tak sama. Dan menghimpunkan kedua-dua kaki bagi perempuan tadi. Dan kedua-dua lengan dengan lambung tu. Dan juga antara perut himpun dengan dua paha. Tu. Menghimpunkan bagi perempuan kaki satu. Yang keduanya lengan dengan tulang rusuk. Yang ketiganya iaitulah perut dengan paha. Maknanya rapat. Perempuan dia begitu. Rapat. Tangan begitu. Maknanya kaki pun rapat. Begitu juga paha dengan perut dia pun rapat. Ini kelakuan bagi perempuan. Menghimpun keduanya pada yang lain daripada laki-laki, iaitulah perempuan dan juga khunsa. Bagi solat mereka, dia kena rapat. Ini di antara perkara-perkara yang menyalahi di dalam kelakuan sembahyang lelaki dan juga perempuan. Itu sunat begitu. Akmalnya begitu. Kalau tak buat begitu bagi perempuan, dia maknanya Allahu Akbar. Akak takbir macam lelaki juga. Tak jadi masalah. Tapi perempuan ni, dia menutup itu terlebih baik, kata Rasulullah. Menutup itu terlebih baik. Hadis maknanya yang terlebih umum. Hadis itu umum. Dia tak ada cerita berkaitan dengan perempuan kena solat. Maknanya kena tutup, kena rapatkan. Ini tidak ada maknanya hadisnya. Cuma umumnya hadis iaitulah perempuan itu lebih tutup. Maknanya perempuan itu tertutup lebih baik. Perempuan ni tertutup, dia lebih baik. Maka ketika itulah ulama maknanya mengatakan, khususnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i, iaitulah kalau perempuan jangan dia renggangkan Allahu Akbar. Ketika mana dia rokok, begitu juga maknanya rapatkan, letak di kepala lutut, rapat. Begitu juga kelakuan kaki dia tadi ketika mana qiyam, maknanya rapat. Dan juga ketika mana sujud pun rapat. Dan juga ketika mana sujud, tangan rapat, perut hingga paha pun rapat. Itu di antara perkara-perkara yang berbeza antara laki-laki dan perempuan. Kerana apa? Kerana sifat perempuan itu menutup, bukan membuka. Kalau dia buka, sah solatnya. Tapi sifat bagi perempuan tersebut menutup, bukannya membuka. Itu di antara perkara-perkara yang berbeza antara laki-laki dan perempuan. Di antara lagi hak berlainan lelaki dan perempuan dalam masalah menyaringkan suara ketika mana sembahyang. Kalau lelaki baca kuat, baca deras, baca kuat pada tempat yang sunat baca kuat, iaitulah pada tiap-tiap 2 rakaat sembahyang maghrib, isyak, subuh. Maghrib 2 rakaat awal sunat baca kuat, 2 rakaat isyak awal sunat baca kuat, subuh 2 rakaat sunat baca kuat. Itu lelaki. Dan juga sembahyang hak sunat baca kuat. Maka lelaki sunat kuat,
Sama ada sembahyang berjemaah ataupun sembahyang sendirian kat rumah. Sama je. Tak kalau sembahyang jemaah, baca kuat. Sembahyang kat rumah pun kalau kita sembahyang seorang diri, sembahyang munfarid pun sama. Baca kuat juga. Sunat begitu. Ada pun bagi perempuan tak sama. Perempuan tidak. Perempuan kalau dia sembahyang sama-sama dia, barulah sunat kuat. Ketika mana solat tadi. Ataupun dia sembahyang seorang diri, tapi hak adanya suami dia tengah tidur. Contohnya. Tak apa. Ataupun anak-anak dia hak ada keliling kelalang dia. Tak apa. Kerana lelaki tu ajnabi bagi dia. Tak apa. Meskipun suara tu bukan aurah. Pada qaul yang muktamad. Meskipun begitu. Kena jaga juga. Kalaulah luar daripada luar rumah tadi. Contohnya. Maknanya kalaulah ada lelaki lain, gitu. Kalaulah ada lelaki yang lain, ketika tu perempuan tak boleh baca dengar. Itu di antara perkara-perkara yang berbeza. Dan di antara lainnya hak berbeza lelaki dan juga perempuan, iaitulah ketika mana maknanya ketika mana dia nak menegur imam yang salah. Contohnya, kalau kita lelaki sunat kata subhanallah. Adapun perempuan dia kena tasfiq. Tasfiq ni tepuk. Tepuk. Tepuk tu di antara yang tak sama kita lelaki dan juga perempuan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat tasbihu lirrijal wat tasfiqu linnisa. Sesungguhnya tasbih itu bagi laki-laki dan tasfiq iaitulah tepuk bagi perempuan. Itu di antara perkara-perkara yang tak sama kelakuan lelaki dan perempuan. Habis itu. Dan kedelapannya, wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.